Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Jadi pada hari ini, dalam video ni, saya akan mengajar anda semua bagaimana hendak membuat lukisan schematic diagram menggunakan AutoCAD. Jadi untuk para pelajar EB, anda semua akan melukis sebanyak 3 lukisan schematic diagram. Okay, ini adalah exercise 1, exercise 2 dan exercise 3. Secara asasnya, bagi lukisan elektronik, saya just cerita sikit lah tentang lukisan elektronik. Kita akan diberikan sebuah printed circuit, maksudnya diagram macam ni. Jadi tugas anda adalah untuk menafsir printed circuit ni dan jadikan dia ke schematic diagram ataupun schematic circuit. Jadi untuk menafsirkan daripada printed circuit ke schematic circuit, perlukan sedikit pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana elektronik berfungsi dan cara membaca litar. Jadi fokus video pada hari ini bukan cara untuk membaca litar, tapi bagaimana hendak melukis schematic circuit. Jadi bagi pelajar EB, Basic Engineering, anda semua telah dipermudahkan di mana anda diberi printed circuit dan anda telah diberikan panduan schematic circuit. Jadi anda hanya perlu melukis kembali schematic circuit yang diberi ke dalam AutoCAD. Jadi itulah fokus kita dalam video hari ini ya. Bagaimana untuk melukis schematic circuit. Jadi asasnya adalah kita perlu sketch dulu schematic circuit tu. Tapi bagi pelajar, anda semua telah diberikan schematic circuit tu. Jadi tak payah risau. Cuma hari ini kita akan belajar teknik untuk melukis schematic circuit tu. Walaupun ini adalah teknik yang digunakan ketika melukis secara manual, drawing, tetapi boleh juga digunakan teknik ni di dalam AutoCAD. Di mana step yang awal-awal adalah kita membuat connection line ataupun layout dia, bentuk asas dia. Kita buat atas, kiri, kanan dan bawah line maksimum dia. Kita buat frame dia dan kita buat line-line yang lain. Okay, sebelum kita masukkan komponen. Selepas selesai buat line tu, kita akan letak komponen tu, barulah kita akan calibrate dan letakkan di dalam position betul. Mungkin kita letak secara kasar je dahulu, barulah kita akan ubah dia punya direction, dia punya arah, dia punya simbol semua tu. Okay, dan last kali bila dah selesai, kita akan siap lah kita punya schematic circuit ni ataupun diagram. Okay, jadi untuk para pelajar, anda semua akan diberikan sebuah template. Untuk pelajar Kolej Kejuruteraan Pahang, Johor dan Kedah, template ni akan diberikan oleh para pesyarah melalui Telegram ataupun Basic Engineering melalui Google Classroom. Dan tapi jangan risau, di bawah video ini saya berikan link Google Drive untuk anda download template tu sekiranya file yang diberikan oleh pesyarah tak dapat diakses oleh awak. Okey. Bagi file yang diberikan melalui Google Classroom, dia akan appear macam ni. So kalau kita tekan memang tak akan buka. So kita kena open in new window dan kita akan download. Okay, bila download dia akan buka macam ni. Dia akan buka dalam AutoCAD. Okay, jadi kita punya fokus adalah untuk menyiapkan lukisan elektronik seperti macam ni. Jadi dalam video ni saya akan cover ketiga-tiga latihan ni sekaligus. Jadi apabila saya buat ni, saya mohon para pelajar pastikan ada kertas soalan tu dengan awak ya, sebab saya akan terus melukis tanpa switch untuk tengok balik PDF dia ke apa. So saya just akan terus lukis. Okey, kenapa perlukan guna template saya ni? Tak ada masalah pun kalau anda semua nak buat daripada kosong. Cuma di template ini kami telah mudahkan anda semua, di mana kami telah buat blok siap-siap untuk tinggal transfer sahaja dalam lukisan. Okey, so dalam video yang sebelum ni, dalam lukisan floor plans, kita kena buat blok. Tapi untuk kes hari ni, kita dah siap dah buat blok untuk awak, komponen-komponen elektronik. Okey, seperti contohnya bagaimana masukkan blok. Kita akan pergi ke blok dan kita akan tekan insert. Okey, jadi kita akan masukkan komponen apa yang kita perlukan. Okey, so itulah yang kita akan gunakan.
Okay, nasihat saya, anda boleh buat file yang anda download tadi tu, buat 3 kopi, di mana setiap kopi tu adalah untuk exercise 1, exercise 2, exercise 3. Tapi anda boleh juga buat 3 sekaligus macam ni. Dan bila nak print, kita akan gunakan window lah supaya kita boleh select mana yang kita nak print. So tak ada masalah. So sekiranya kat sini ada satu saja, so apa kita akan buat adalah kita akan copy dan select semua sekali ni. Okay, tekan enter. Kemudian kita akan drag ke tepi macam ni. Okay, bermaksud ada 3 lukisan yang awak boleh buat terus dalam satu file ni. So menjimatkan masa jugalah. Okay, so berbalik kepada kita punya lukisan. Kita akan mulakan dengan lukisan yang pertama. Jadi ini adalah lukisan. So teknik kita adalah kita akan buat frame dahulu. Kita akan buat line di atas ni, di kiri, di kanan, di atas dan di bawah. Okey, pentingnya kita buat step yang pertama ni supaya kita boleh pastikan kita punya circuit ni tak terlalu besar, nanti last kat sini tak muat ke apa benda. Jadi dia akan buat kerja 2 kali. So nasihat saya adalah buat frame dahulu. Okey, jadi kalau pergi ke layer, nasihat saya untuk wayar, kalau boleh buatlah warna lain supaya awak boleh bezakan. Sekiranya ada line yang terlebih yang bertindih dengan komponen, anda boleh delete ataupun trim. So buatlah new layer. Okay, namakan dia sebagai layer wayar. Okay, dan pilih warna apa yang anda rasa kenalah terpulang. Okay, saya pilih warna merah lah sebab senang. Okay, bila nak buat wayar, kita akan pilih warna yang berlainan dengan warna komponen. Okay, wayar Okay, jadi langkah yang pertama saya akan buat adalah frame kepada saya punya circuit. Jadi di dalam lukisan schematic diagram tiada dimension. Asalkan awak punya gambar rajah tu berada di dalam awak punya border ni lah, senang. Okay, saya akan buat, jangan terlampau rapat kerana akan ada komponen di hujung ni. So bagi ruang sikit. Jadi kita buat line tegak. Kita akan buat macam kotak lah, frame. Okay, pastikan jangan terlampau rapat kerana akan ada komponen di hujung ni. Di mana kalau bagi saya exercise 1, komponen di hujung ni adalah relay. So kita kena bagi sedikit ruang lah. Jadi bila anda dah pasti, kita boleh movekan ni ke atas. Jadi saya rasa saya punya ni terlampau rendah sangat. Saya movekan dia ke atas. Okay, so nak mudah juga saya copy saja line di atas ni ke bawah. Okay, sekiranya anda rasa line ni terlampau pendek, tak apa, kita buat je balik. Ini adalah di mana lukisan yang anda tiada dimension. Diperlukanlah kita ikut agak-agak kita saja. Okay, jadi saya buat frame dia dahulu. Jadi sekiranya anda tiada dimension tetap, kita copy saja. Okay, so kita rujuk balik kepada lukisan exercise 1 ni. Kita tengok garisan yang melintang ni ada berapa banyak yang kita akan guna. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi apa yang kita akan buat? Kita akan copy 7 garisan yang melintang ni. Okay, kita akan copy. Dan kita akan letakkan secara kasar lah mana kedudukan dia. Nasihat saya adalah jangan terlampau rapat dan jangan terlampau jarak sangat lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kemudian kita akan lihat pula berapa garisan melintang yang kita perlu buat. Jadi kita ada 1, 2. Okey, untuk garisan di integrated circuit ni, saya cadangkan letak dulu integrated circuit, barulah kita akan buat garisan melintang dia.
Okey. So kemudian kita akan mula untuk masukkan komponen kita ke dalam ni ya. So nasihat saya tukar kepada layer warna putih kosong ni. Okey, kemudian kita akan mula untuk insert secara kasar komponen-komponen kita. Jadi komponen pertama yang saya akan masukkan adalah bateri. Saya pilih insert dan saya pilih bateri dan saya letakkan di sini. Okey, kemudian di atas ni akan ada switch. So saya akan masukkan switch. Saya pilih, cari di mana switch dan saya letak switch di sini. Kemudian di line yang pertama ni akan ada capacitor dan lihat ada beza. C1 ni adalah capacitor polarized di mana dia ada polar positif dan polar negatif. So saya akan insert dan pilih mana capacitor polarized dan saya akan letak di sini. Okey, kemudian saya akan insert pula capacitor biasa di bahagian sinilah, ataupun kalau nak seragam kita samakan tinggi dia. Okey, kemudian kita akan di line yang ketiga ni akan ada resistor. Jadi kita akan masukkan perintang resistor ke sini. Kita anggarkan kedudukan dia adalah di sini. Jadi kalau kita lihat di dalam lukisan exercise yang pertama ni ada 1, 2, 3 resistor biasa. Anda boleh tekan insert dan masukkan resistor banyak kali, ataupun kita boleh copy dan kita letakkan dia di mana dia berada. So resistor yang kedua berada di line yang ke dia 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so kadang-kadang kita akan keliru macam ni. So kalau anda terus nak edit pun tak ada masalah. Okay, ni adalah R1. Jadi saya rasa yang ni kita delete dahulu kot. Kita letak IC. Saya nasihatkan letak IC dulu, integrated circuit dahulu, sebab integrated circuit antara yang menyambungkan semua sekali lah. Okay, jadi IC di sini. Dan IC ni arah dia salah. Jadi apa kita kena buat? Kita akan rotatekan dia. Kita select rotate. Kemudian kita akan rotate dia ke arah yang betul. Okay, so silap So kita rotatekan IC ni. Kemudian kita movekan dia ke tempat yang betul. So sekiranya anda punya pergerakan terbatas, offkan auto mode supaya anda boleh buat macam ni. Jadi kita tahu kapasitor yang kedua ni bersambung dengan IC number 5 ni So tukar balik kepada garisan line, layer line warna merah tu, dan kita akan sambungkan dia dengan kapasitor tu punya garisan. Ok, jadi kita boleh trim line yang sini, jadi kurang sedikit kekeliruan di situ. Kemudian di nombor 4 IC ni akan ada satu garisan bersambung ke atas. Jadi kita sambungkan sebuah line ke atas. Kemudian R1 ni akan bersambung dengan nombor 6 di dalam IC. So daripada nombor 6 ni kita jadikan sebagai endpoint dan kita tarik ke sini. Jadi kalau anda lihat garisan di bawah ni tidak diperlukan, kita akan trimkan dia. Dan kapasitor polarized ni akan bersambung dengan nombor 8 di IC. So daripada nombor 8 ni kita akan tarik pergi ke kapasitor C1.
Dan kalau kita lihat, nombor 1 akan ada satu line bersambung ke bawah. Jadi kita buat daripada nombor 1 ni, kita tarik ke tepi dan kita tarik ke bawah. Dan kalau kita lihat daripada soalan, daripada nombor 2 ni akan bersambung dengan line ni yang ada VR, thermistor dan R3. Jadi kita sambungkan terus. Daripada nombor 2 ni bersambung dengan line di sini. Jadi di line yang ketiga ni akan bersambung dengan sebuah transistor. Jadi kita akan buat kemudian lah, kita letak transistor dahulu, barulah kita akan masukkan dia. Jadi kita buang line yang mana tak perlu. Okay, ini dalam resistor tiada line, so kita buang line mana yang tak perlu ni. Okay, seterusnya, kalau anda rasa line terlampau rapat, anda boleh movekan dia. Saya rasa line terlampau rapat sebab kita akan masukkan transistor. Jadi transistor akan makan ruang, jadi kita gerakkan sedikit di sini. Kemudian apabila nak masukkan komponen yang lain, kita akan tukar layer kita. Okay, so kita akan masukkan, kalau anda lihat, ini adalah transistor NPN. Masukkan transistor NPN dan kita anggarkan dia berada di sinilah. Okey, kemudian kita akan sambungkan daripada nombor 3 IC ni akan pergi ke transistor ni. So tukar balik ke layer wire. Okey, jadikan B ni sebagai endpoint. Okey, tarik lebih. Kemudian tarik daripada nombor 3 ni. Okey, so kita trimkan dia. Sebaris dengan transistor ni, kita akan ada komponen R2 dan LED. Okey, so untuk masukkan simbol, jangan lupa untuk tukar balik ke layer warna putih. Kita akan insert sebuah resistor di sini. Kemudian kita akan insertkan LED, light emitting diode, ya. Jadi light emitting diode adalah di sini. Jadi arah bagi light emitting diode tu salah, tapi tak apa, kita akan letak dahulu. Dan di garisan ini saya rasa ada sebuah line. Di garisan sini ada sebuah komponen, ada dua buah komponen sebenarnya. Jadi komponen yang pertama adalah resistor biasa. Jadi saya just copy saja resistor tersebut dan letakkan dia ke sini. Kemudian kita akan masukkan variable resistor dan thermistor. Jadi kita cari dulu di mana variable resistor. Variable resistor kita letakkan di sini. Kemudian kita akan insertkan pula thermistor. Jadi ada dua komponen terakhir yang kita belum masukkan, iaitu kita akan masukkan diode. Dan sila lihat ya, sekiranya di dalam lukisan tu perlu ada diode yang ada polar ataupun tidak. So dalam kes ni, diode yang kita akan gunakan adalah diode yang ada polar, ada positif dan negatif. Dan komponen akhir sekali yang kita akan masukkan adalah relay. Okey, jadi masukkan relay di sini. Okey, langkah seterusnya adalah kita akan trimkan mana, sebelum kita trimkan, kita akan ubah arah diode ni kepada arah yang betul. Okey, kita rotatekan dia. Kemudian kita akan movekan dia. Okey, so yang ni akan menghadap ke atas. Jadi kita akan rotatekan dia.
Okay, so hati-hati buat rotation sebab kadang-kadang rotation ni senang teralih ke apa ke. Okay, kemudian kita akan movekan dia. Okay, langkah seterusnya kita akan trimkan line yang berlebihan. Okay, dalam komponen tidak patut ada line wayar. Jadi kita trimkan line-line tersebut. Okay, so kita kemaskan mana yang tidak perlu. Okay, dan kalau kita perhatikan di sini patutnya line tu terputus. Jadi bila buat wayar tu jangan lupa untuk tukar layer. Okay, daripada sini akan sambungkan ke sini. Kemudian kita akan trim lah mana yang tak perlu. Jadi line ni, line ni. Okay, nampaknya saya terdelete line ni. Tak apa, kita sambungkan kembali. Dan ada satu lagi komponen yang kita tak masukkan. So bila nak masukkan komponen, pilih layer kosong ni. Okay, kita lupa nak masukkan node. Node, node So pilih node ni dan letakkan dia di sini. Okay, so dalam kes saya ni, saya punya switch ni terlampau rapat dengan node. Tapi jangan risau, kita akan movekan dia sedikit. Sekali ni terlampau rapat, kita movekan sedikit. Dan saya baru perasan ada yang saya tak trim lagi di sini. Okay, untuk node, untuk mengelakkan banyak kali kita buat, so anda masukkan satu, kemudian copy saja node ni. Okay, pilih dekat dia punya center point. Okay, center point sini. Okay, untuk senang saya rasa matikan auto mode. Kemudian letak di mana bahagian yang ada node. Okay, so di sini, di sini, di sini. Di sini. Okay, di sini. Okay, ini sebenarnya mengimbas kembali lah kepada para pelajar EB topik DC di mana anda perlu tahu apa itu node. Okay, kita letak node mana yang berkaitan. Okay, so jadi ada satu lagi kita tak buat, iaitu kita tak trimkan komponen line di sini. Untuk switch tidak patut ada line di sini. Kalau tidak, switch tu tak lengkap lah. Okay, jadi bila dah siap, kita akan labelkan satu persatu anda punya lukisan ni. So kalau nak label, kita akan pergi ke annotate dan select multi-line. Ok, kemudian kita akan tulis dia Swiss, close text editor. Jadi size yang sesuai saya rasa 2.5 lah ataupun 3. Ok, untuk memudahkan anda, bila dah berjaya buat satu, kita akan copy satu ni, kita akan letak kat mana yang ada label. Ok, ni Swiss, ni ada. Ok, jangan risau, kita akan edit satu persatu apa itu komponen tu. So ni adalah variable resistor, ini adalah R3, ini adalah transistor NPN, ini adalah LED, ini adalah R2, ini adalah diode, dan relay sudah di label. Jadi kita ubah satu persatu ni mengikut label yang betul. Jadi ini adalah bateri Okey, ini adalah bateri 9 volt. Okey, sebenarnya anda boleh ubah paragraf ni. Kalau anda perhatikan di atas, kita boleh centerkan dia. Dan kita boleh bullet and numbering ke apa. Tapi untuk application kita pada hari ni, cukup sekadar ini sajalah. Okey, dan kalau kita perhatikan di sini, kita punya switch ni, bateri ni kita tak trim. Jadi kita trim lah kalau boleh. Okey. Kemudian kita akan ubah label-label yang lain ni. Jadi ini adalah C1. Ini adalah C2. Ini adalah
R1, ini adalah R3, ini adalah TR, dan dalam kurungan NPN, jadi kita kalau boleh kita centerkan dia lah, kita pilih, kemudian kita pilih paragraph punya style. Okay, kemudian kita lihat lagi apa. Okay, kita belum ubah lagi. Ini adalah VR, jadi ini adalah LED. Okay, macam mana nak edit? Kita tekan 2 kali dan dia akan dalam mode edit. Okay, ini adalah LED, ini adalah R2. Ini adalah diode. So simbol dia adalah D sahaja. Okey, kemudian anda telah selesai buat anda punya circuit. Jadi nak hantar kepada pesyarah dalam bentuk PDF. Jadi macam mana nak buat? Kita akan pergi ke button A dan kita akan pilih print. Jadi apabila pilih print, kita akan pilih plotter kita adalah Microsoft Print to PDF. Sebab kita nak convert ke PDF. Okay, so what to plot? Kita akan plot window. Bila anda pilih window, anda boleh memilih sampai mana anda akan print. Jadi kita akan print ni. Kita pilih daripada atas ni sampai ke bawah ni. Okay, so pastikan dalam landscape lah. Okay, kalau boleh kita center the plot. Kemudian kita preview. Okay, so macam inilah. Sekiranya anda hendak anda punya wayar ni dalam warna hitam, okay, macam saya pernah ajar sebelum ni, kita akan pergi ke plot style, kita akan pilih monochrome. Okay, kita preview. Jadi anda punya lukisan dibuat dalam warna hitam putih. Okay, ada satu lagi perkara saya lupa nak buat, di mana di IC ni saya tak trim. Jadi kita akan trimkan dia lah supaya dia jadi lebih kemas. Jadi secara asasnya untuk lukisan elektronik yang lain-lain pun sama saja. Buat frame, kemudian buat line melintang ataupun horizontal, kemudian letakkan komponen. Okey, kemudian labelkan dia dan trimkan dia. Semua ni tak ada masalah lah untuk buat. Okey, sekiranya anda buat macam saya, di mana anda buat 3 lukisan sekaligus macam ni. So macam mana nak print? Contohnya anda hendak print PDF exercise 2 saja. So kita tekan button A, kita akan tekan print. Okey, so benda yang sama. Microsoft Print to PDF. Okey, kemudian what to plot window. Okey, kita pilih daripada atas ni sampai ke bawah ni. Okey, center the plot. Okey, pastikan dalam bentuk landscape. Kita akan preview. Jadi inilah lukisan anda. Okey, so pastikanlah wayar awak tu buat dalam monochrome lah, senang. Kadang-kadang warna yang kita pilih ni terlampau cerah, tak nampak bila print. Jadi seeloknya pilih monochrome. Jadi dia akan buat semua warna hitam. Okey, so sampai situ saja video saya. Harap ilmu ni bermanfaat untuk awak lah. Dan untuk exercise 2 dan 3 gunakan teknik yang sama. Buat dulu frame and then masukkan komponen satu persatu. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.